Vaping adalah yang terbaru dalam apa yang ramai percaya sebagai alat alternatif yang lebih selamat daripada menghisap rokok konvensional, dan ia telah menarik jutaan orang di seluruh dunia. Kini, isu pelaksanaan cukai ke atas vape menjadi perhatian. Apa itu vaping? Vaping ialah aktiviti apabila pengguna menggunakan peranti kecil seperti e-rokok, pen vape atau mod untuk menyedut kabus nikotin dan perisa. Ia sama seperti menghisap rokok, tetapi vaping memanaskan zarah-zarah kecil daripada cecair dan bukannya membakar tembakau. Apakah e-rokok atau pen vape? Rokok elektronik e-rokok ialah peranti yang memanaskan cecair nikotin dan perasa untuk disedut. Terdapat banyak jenis e-rokok yang mempunyai nama yang berbeza, termasuk vape, pen atau batang vape, e-hookah, kayu hookah, mod dan personal vaporizers. Mereka juga boleh secara kolektif dipanggil sistem penghantaran nikotin elektronik, ENDS. Kebanyakan jenis e-rokok mempunyai cartridge, tangki atau pot yang mengandungi cecair dan boleh diisi semula. Elemen pemanas untuk menukar cecair kepada zarah yang boleh disedut dikenali sebagai aerosol atau biasanya dipanggil wap. Bateri untuk menghidupkan elemen pemanas, butang kuasa atau kawalan, sesetengahnya diaktifkan oleh penderia apabila anda menyedut, dan alat mulut untuk bernafas dalam aerosol. Bagaimanakah vape berfungsi? Vaping berfungsi dengan memanaskan cecair dalam peranti kecil supaya pengguna boleh menyedutnya ke dalam paru-paru. E-rokok, pen vape atau peranti vape lain memanaskan cecair dalam peranti untuk menghasilkan aerosol. Ini bukan wap air. Kabus daripada e-rokok mengandungi zarah nikotin, perasa dan bahan lain yang terampai di udara. Pengguna menyedut zarah-zarah ini ke dalam mulut dari corong di mana ia pergi ke kerongkong dan terus ke dalam paru-paru. Seterusnya, apa itu cukai? Cukai ialah bayaran atau charge mandatory yang dikutip oleh kerajaan tempatan, negeri dan negara daripada individu atau perniagaan untuk menampung kos perkhidmatan, barangan dan aktiviti kerajaan am. Cukai telah menjadi asas takbir urus di seluruh dunia selama lebih 5,000 tahun dan merupakan mekanisme yang membolehkan kerajaan menyediakan barangan dan perkhidmatan untuk rakyatnya. Pada 31 Mac yang lalu, Kerajaan Persekutuan telah mengeluarkan notis warta berkenaan duty exercise bagi cecair vape dengan kandungan nikotin pada kadar 4% setiap mililiter dalam usaha mengenakan cukai produk cecair atau gel yang mengandungi nikotin. Menurut notis warta kerajaan itu, duty baharu itu berkuat kuasa pada 1 April berikutan bermulanya Perintah Duty Exercise Pindaan 2023. Ketika Perbentangan Belanjawan 2023 pada 24 Februari yang lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa kerajaan akan mengenakan duty exercise ke atas produk cecair atau gel yang mengandungi nikotin, di mana separuh daripada hasil akan diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurutnya lagi, cecair atau gel nikotin berpotensi mendatangkan hasil kepada kerajaan yang dianggarkan bernilai RM2 bilion berikutan digunakan secara meluas dalam rokok elektronik dan vape. Pada masa yang sama, langkah ini juga menyokong usaha tidak menggalakkan penggunaan vape. Susulan ini, KKM sudah mengambil tindakan mengecualikan cecair atau gel mengandungi nikotin daripada senarai racun di bawah Akta Racun 1952 melalui pewartaan Perintah Racun Pindaan Senarai Racun 2023. Kebaikan dan keburukan peningkatan cukai ke atas rokok elektronik.
Antara kebaikan peningkatan cukai ke atas rokok elektronik adalah membantu pengurangan penggunaan rokok. Pada 1 April 2023, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan cukai ke atas penjualan cecair vape untuk e-rokok pada kadar 40 sen setiap milimeter. Hal ini, harga rokok elektronik akan menjadi lebih mahal dan meningkat. Justru, ianya akan menjadi kurang mampu belik dan kurang menarik minat kepada pengguna atas isu keuangan. Selain itu, kebaikan peningkatan cukai ke atas rokok elektronik adalah membantu meningkatkan pendapatan negara. Contohnya, pendapatan yang dihasilkan daripada cukai rokok elektronik boleh digunakan untuk dalam sektor inisiatif kesihatan awam seperti hospital. Dengan melaburkan dalam inisiatif kesihatan awam, ianya dapat membantu meningkatkan kemudahan fasiliti kesihatan yang lebih moden dan berkualiti kepada masyarakat. Keburukan kenaikan cukai ke atas rokok elektronik ialah kenaikan cukai boleh mengakibatkan pengguna rokok tradisional yang lebih membahaya. Jika rokok elektronik dinaikkan, sesetengah pengguna mungkin akan memilih dan untuk beralih ke rokok tradisional yang iaitu lebih murah dan mudah dibati. Ini boleh mengakibatkan peningkatan kesan kesihatan yang negatif kepada pengguna perokok kerana rokok tradisional diketahui lebih berbahaya dan berisiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit seperti kanser, penyakit jantung dan penyakit pernafasan. Akhir sekali, keburukan kenaikan cukai ke atas rokok elektronik boleh mengakibatkan penjualan rokok elektronik secara penyeludupan dan haram. Jika harga rokok elektronik dinaikkan, pengusaha yang tidak bertanggungjawab mungkin akan mencuba memasarkan produk yang tidak sah dengan harga yang lebih murah dan menarik pelanggan. Rokok elektronik yang tidak sah ini boleh mengandungi bahan kimia yang berbahaya dan tidak diuji dengan baik, dan ianya menjadi lebih berbahaya kepada pengguna. Kebaikan dan keburukan penurunan cukai ke atas rokok elektronik. Kebaikan penurunan cukai ke atas rokok elektronik antaranya ialah boleh memberi kesan yang besar dalam mengurangkan kadar merokok di negara ini. Rokok tembakau tradisional dikenakan cukai yang tinggi di Malaysia dengan cukai menyumbang lebih 50% daripada harga runcit sebungkus rokok. Kadar cukai yang tinggi ini telah menyebabkan perokok mengambil alternatif lain iaitu rokok elektronik. Selain itu, kebaikannya adalah untuk merangsang pertumbuhan industri rokok elektronik di negara ini. Dengan menurunkan cukai, harga rokok elektronik akan menjadi lebih murah yang boleh menarik lebih ramai pengguna dan membantu meningkatkan jualan produk ini. Ini boleh memberi manfaat kepada penjual dan pengeluar rokok elektronik serta membantu memperluaskan pasaran untuk produk-produk ini. Keburukan penurunan cukai ke atas rokok elektronik boleh menyebabkan peningkatan penggunaan rokok elektronik terutamanya di kalangan golongan muda yang boleh membawa kepada peningkatan penyakit berkaitan rokok dan kerosakan kesihatan. Peningkatan penggunaan rokok elektronik di kalangan golongan muda adalah suatu kebimbangan yang serius kerana golongan muda mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktiviti merokok rokok biasa dan mengekalkan tabiat merokok pada masa hadapan. Selain itu, penurunan cukai ke atas rokok elektronik boleh membawa kepada impak negatif terhadap ekonomi negara. Penurunan cukai ke atas rokok elektronik bermakna kerajaan akan kehilangan pendapatan daripada sektor ini. Ini kerana sektor rokok elektronik merupakan satu sektor yang berkembang pesat dan mempunyai potensi untuk memberikan sumbangan ekonomi yang besar kepada negara. Kesimpulan yang dapat dipelajari berdasarkan tajuk kajian ini ialah kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam maklumat berkaitan dengan rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vape dan isu pelaksanaan cukai ke atasnya. Rokok elektronik ialah peranti yang memanaskan cecair nikotin dan perasa yang menghasilkan aerosol untuk disedut ke dalam paru-paru. Memfokuskan kepada agenda berikutnya, umum mengetahui bahawa cukai ke atas vape telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan pada 1 April 2023. Oleh hal yang sedemikian, tindakan ini menimbulkan pelbagai perspektif dan tanda tanya dalam kalangan masyarakat. Antara soalan yang boleh dilontarkan ialah apakah kebaikan dan keburukan kenaikan cukai ke atas vape. Dari aspek kebaikan yang dapat dilihat ialah ianya dapat meningkatkan pendapatan negara. Manakala keburukannya pula ialah berlaku penjualan vape secara haram dan tidak sah dalam pasaran. Seterusnya,
Kesan kebaikan dan keburukan penurunan cukai ke atas rokok elektronik. Dari sudut yang baiknya ialah dapat mengurangkan kebergantungan terhadap hasil tembakau yang jauh lebih berbahaya berbanding vape, manakala daripada aspek keburukannya pula ialah penurunan cukai ke atas rokok elektronik boleh menyebabkan peningkatan penggunaan rokok elektronik dalam golongan muda yang boleh membawa kepada peningkatan penyakit berkaitan rokok. Oleh itu, sebagai individu yang juga pengguna yang bijak, kita seharusnya dapat menilai dan menapis segala maklumat berkaitan dengan sesuatu perkara sebelum mencubanya. Justru, diharap golongan sasaran iaitu golongan remaja perlu mengambil langkah yang proaktif dalam menganalisis dan membuat keputusan sebelum terjebak dengan sesuatu perkara yang kurang bermanfaat hanya kerana mengikut arus modernisasi tanpa limitasi, tanpa mengendahkan impak negatif yang bakal ditanggung.